wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam yang dirahmati oleh Allah, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun di bulan Syaban dan kita terus berdoa sebagaimana kita berdoa daripada bulan Rejab. Allahumma barik li fi Syaban wa ballighni Ramadan. Doa supaya kita diberkati dengan bulan Syaban, dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Dekat dah tuan-tuan, minggu lagi masuklah kita dalam bulan Ramadan, syahrul maghfirah. Ramadan bulan pengampunan. Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan, bulan pertemuan antara iman dan kufur yang banyak menyaksikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam. Bulan Syaban ni tuan-tuan, ni banyak peristiwa yang berlangsung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Syaban tuan-tuan berlaku Badar al-Akhirah. Kita biasa dengar perang Badar al-Kubra. Ni Badar al-Akhirah, Badar terakhir ni tuan-tuan, iaitu pada bulan Syaban tahun 4 Hijrah. Jarang kita dengar tanda sekalian, iaitu berkaitan dengan sambungan daripada peristiwa Ghazwah Uhud pada 7 Syawal, hari Sabtu tahun 3 Hijrah. Oleh kerana peristiwa Uhud ni tuan-tuan, di mana 70 orang sahabat telah gugur sebagai syuhada. Nak kata kalah, nak kata menang tak boleh, sebab panji Islam tak jatuh kepada musuh. Panji Islam yang dibawa oleh Mus'ab bin Umar, atau kita gelar sebagai Mukri al-Madinah, tuan-tuan, disambar oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang pemberani, seorang pahlawan Islam yang hebat, yang juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tak ada hitam putih, menang tak kalah. Dia kalau kalah ni tuan-tuan, dia bendera musuh pijak, musuh ambil lah. Oleh kerana itu, satu surat dihantar kepada Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah untuk bertemu lagi di tempat mereka pernah kalah, yakni medan perang Badar yang berlangsung 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah, tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu Nabi ni orang tepat janji tuan-tuan. Perangai Nabi kita, musuh jangan cari. La tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh, kalau bertemu kena padam. Hantar surat ajak perang, tuan-tuan sekalian. Ni setiap zaman dulu, hantar surat ajak perang, syabar perang, tuan-tuan sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan kita duduk sekarang inilah, pada bulan Syaban tahun 4 Hijrah, Nabi berangkat tahun 1000 orang para sahabat menuju ke medan Badar al-Kubra. Tunggu tuan-tuan, tak mari. Tak mari. Muslimin dan muslimat, tak mana kafir bukan ni takut. Dan tahun 4 Hijrah itulah kita ingat berlaku beberapa tragedi lain kepada umat Islam, termasuk peristiwa Bir Ma'unah, peristiwa Telaga Ma'unah, tuan-tuan sekalian. Ni tadi tuan-tuan sekalian, peristiwa 70 orang sahabat telah syahid, telah gugur, tuan-tuan sekalian. Termasuk ketua kontijen, seorang pemuda nama Abdullah bin Tariq, tuan-tuan sekalian. Jadi tahun 4 Hijrah ni berlaku Badar al-Akhirah, dipanggil Badar terakhir, tuan-tuan. Lepas tak ada lah. Di medan Badar ni pertemuan. Jadi bulan Syaban juga, tuan-tuan sekalian, turunnya persyaratan kepada ayat persyaratan kepada ibadah puasa. Sebab kita orang beriman, mula berpuasa wajib kita bulan Ramadan tahun 2 Hijrah. Bulan ni lah, bulan Syaban tu ayat, tuan-tuan. Itu surah Al-Baqarah ayat 183. Kita kalau panggil para asatizah, ustaz-ustaz, guru-guru kita bertazkirah, berceramah, tuan-tuan sekalian. Ni jenuh ni tuan-tuan, tengok masjid surah 3 bulan tempoh dah nak isi program Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Banyak sangat tempat masjid, surah, madrasah. Ni taman-taman perumahan hok buka surah, tuan nak mengisi 30 malam ni ataupun 25 malam ni, jenuh kerah, tuan-tuan sekalian. Ustaz-ustaz habis Kedah, Kelantan, Terengganu, tuan-tuan sekalian. Sabah pun turun, tuan-tuan sekalian. Meriah Selangor, tuan-tuan. Ar-Rahmah saya tahulah berapa kali sehari. Kalau tempat dekat saya tu Masjid Khariah 5 kali sehari, tuan-tuan. 5 kali jenuh cari ustaz lah, tuan-tuan.
Kalau kita je makna je nak cari 5 kali. Start kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah iftar jama'i, buka puasa, lepas tu tazkirah Ramadan. Cuba Ar-Rahmah buat. Ar-Rahmah ni tuan-tuan, nasyawat tuan-tuan sekalian. Dah terkenanya boleh buat muslimin dan muslimat. Sebab Ramadan besar ganjaran untuk orang yang menuntut ilmu. Langkah tu setahun pada ibadah. Tuan-tuan sekalian, cuba boleh buat. Tak cukup ustaz muslimin dan muslimat nak beritahu. Dah nak mengisi program-program. Kalau dulu jangan tuan-tuan. Dulu tangkap kalau beri tazkirah RM5,000 atau 2 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Berat tuan-tuan. Orang tak puasa pun berapa denda. Tazkirah ni berat lagi pada puasa tu. Rupanya nak menyedarkan masyarakat ni bukan benda mudah tuan-tuan. Bukan benda mudah. Ini ada satu tim lagi Muslim Care ni sampai di Mabuk Island kemarin tuan-tuan sekalian. Dua misi. Satu ni di Tanjung Piai. Satu lagi di Mabuk Island. Biasalah pulau-pulau ni. Minggu lepas Pulau Mantahani. Jadi buku tuan-tuan bulan lepas kita hantar Pulau Mantahani lah. Buku wakaf. Nak beritahu kubur-kubur pasal kemah ni biasa. Pasal kemah. Pasal kelambu tuan-tuan sekalian. Tak habis lagi tuan-tuan. Benda khurafat, superstition tak habis lagi. Di mana masyarakat yang jahil tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itulah perlu kerja gigih ni tuan-tuan sekalian. Kerja pencerahan, kerja beri ilmu tuan-tuan sekalian. Bandar ni mewah dan kuliah-kuliah ilmu di kampung-kampung tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu kena bergerak tu muslimin dan muslimat. Beri ilmu kepada masyarakat. Tuan-tuan boleh balik kampung. Kalau orang nak suruh khutbah raya tu, ambil tuan-tuan sekalian. Zaman ni mudah. Ambil khutbah, download internet banyak tuan-tuan. Cari khutbah Tok Guru, khutbah Guru Sila. Tuan-tuan boleh khutbah raya tuan-tuan sekalian. Orang kampung dihormat sebut balik Shah Alam, balik Kuala Lumpur ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mengisi masyarakat sebab apa? Dia kampung-kampung suasana tak meriah dengan majlis-majlis ilmu tuan-tuan sekalian. Sungguh tuan-tuan sekalian. Bulan lepas keluar metro tuan-tuan sekalian. Di kampung saya tuan-tuan, Allah buat malu ya tuan-tuan. Keluar metro ni sok kapal lari mesti apa atas 50,000 sehari tuan-tuan. Tengok-tengok gambar masjid kampung saya di kampung mana dibesuk tuan-tuan. Kampung Lakluk sampai maghrib 3 orang jemaah tuan-tuan. Punya besar masjid. Kampung Lakluk 3 orang. Bukan lak-lak tuan-tuan. 3 orang tuan sekalian dah. Allah berat tuan-tuan. Masjid besar. Kak Nabi nak sebut tanda akhir zaman, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid mereka tersergam indah tapi kosong daripada petunjuk, kosong daripada hidayah. Berat tuan-tuan. Sebab itulah tak boleh berhenti tuan-tuan kerja-kerja. Kita ajak masyarakat ni tak boleh berhenti, muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan sekalian nak beritahu bagaimana bulan Syaban tahun Hijrah turun ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi tuan-tuan, ayat ni pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah turun, maka Ramadan tahun 2 Hijrah mulalah kita berpuasa di bulan Ramadan. Persoalannya, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sembahyang ke belum? Dah sembahyang. Dah puasa ke belum sebelum daripada tahun 2 Hijrah? Nabi puasa dah. Itu pada setiap 13, 14, 15 hari bulan, tiap-tiap bulan. Yang kita panggil puasa hari putih tuan-tuan. Kita mungkin jangan buat. Tapi orang-orang pondok, tok turu pondok tuan-tuan sekalian, orang-orang soleh dia kata kita mereka buat puasa 13, 14, 15. Kita boleh buat tuan-tuan. Kita boleh buat, insya-Allah tuan-tuan boleh buat. Boleh buat 13, 14, 15 tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya kata kalau kita buat seorang rasa berat, kita buat berjemaah tuan-tuan. Kita buat mari berbuka kat surau kita tuan-tuan sekalian. Buat potluck, masing-masing buat makanan, buat lauk. Allah beli pun boleh. Makan tuan-tuan sekalian dah. Beli sikit seorang kita buka puasa ramai-ramai 13, 14, 15 ataupun Isnin Khamis tuan-tuan sekalian. Isnin Khamis. Isnin Nabi commemorate, Nabi memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita, puasa pada Isnin tuan-tuan sekalian. Kita Isnin rasa malah, Monday blues tuan-tuan sekalian. Malah Isnin. Jangan tuan-tuan. Isnin ni hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, untuk maklumat tuan-tuan, kalau kita update Facebook, hak paling banyak orang baca Isnin pagi tuan-tuan sekalian. Orang malah dia buka komputer nak tengok Facebook, tengok internet, tu paling laju sekali tuan-tuan sekalian. Ni, jadi tuan-tuan sekalian, Isnin Nabi kita puasa, Khamis Nabi kita puasa. Jadi nak beritahu ni, kita boleh buat ni amalan sunat yang besar ganjaran tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Esok Isnin kita puasalah.
Main ni tuan sekalian, tak usah menyusah rumah cari nasi goreng mamak ke apa ke, buat sahur tuan sekalian. Dah puasa kita, orang rumah kita, anak-anak kita tuan-tuan kena bulan Syaban ni tuan-tuan, bulan Tamrin. Masuk Tamrin latihan. Latihan tuan-tuan sekalian. Allah tuan-tuan sekalian. Banyak benda kita boleh buat Syaban ni sebab apa? Nak berlatih, nak masuk bulan Ramadan. Puasa kita, Quran kita nak masuk Ramadan, Syahrul Quran. Ni tuan-tuan sekalian, pakatlah kita buka-buka sungguh sikit tuan sekalian. Saya beritahu saya dan tuan-tuan ni, bukan kata beritahu tuan-tuan, saya beritahu telinga saya biar saya pun rajin dengan Al-Quran. Dekat dah Ramadan. Orang Melayu begitu tuan-tuan. Kita Ramadan meriah Al-Quran. Ni nisfu Syaban di kampung penuh tuan-tuan. Kampung satu yang bagus tuan-tuan sekalian. Kalau ada event, orang pakat main ramai tuan-tuan. Cakap cari bulat Yasin tu, cari habis main sekampung, main masjid ni tuan-tuan, nisfu Syaban. Lepas tu Tok Imam kata, Nuh, ambil Quran besar. Quran besar ada surah Yasin juga. Tuan-tuan sekalian, dia pun ambil Quran besar tuan sekalian. Cari. Sampai Isyak tak jumpa surah Yasin. Mana surah Yasin? Mana surah Yasin? Maknanya kurang interaksi dengan Al-Quran tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslim orang kalau biasa dengan Quran tengok tebal dekat mana Yasin, Kahfi kat mana tuan sekalian boleh agak dengan surah Nisa kat mana, Abasa kat mana. Itu orang biasa interaksi dengan Al-Quran tuan sekalian. Ni muslimin dan muslimat sekalian. Jadi Syaban ni muslimin dan muslimat atas kisah turunnya persyaratan kepada ayat persyaratan kepada ibadah puasa kita dalam bulan Ramadan, dan sebagaimana ayat itu juga sebut berkaitan dengan umat terdahulu pun mereka puasa juga. Zaman Nabi Nuh AS, Nabi Daud AS, mereka puasa juga tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, bulan Syaban juga berkaitan apa? Ini peristiwa ni jarang disebut tuan-tuan. Patut kita boleh buat event ni tuan-tuan sekalian. Surau kita Ar-Rahman ni buat banner, buat tuan-tuan sekalian, sebab saya lihat tempat tuan-tuan ni buat sembahyang hajat pun ramai. Memang baru suka surau ni buat budak SS kot tuan sekalian. Jadi kita buat ceramah apa? Memperingati peralihan kiblat sembahyang. Kalau nak buat di masjid Tok Imam Lapor tak mari tuan-tuan. Atau masjid ni sebelah pedalaman Lakluk ke Ulu Besuk tak mari. Ni buat di Ar-Rahman orang mari tu. Peralihan kiblat sembahyang. Orang kata bidah benda pula tuan-tuan. Ini memperingati macam sebagaimana kita memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra wal Mi'raj tuan-tuan sekalian. Walaupun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat, sahabat-sahabat kata buat, tapi ni nak ambil ibrah, ambil pengajaran. Apa berlaku tuan-tuan sekalian? Peralihan kiblat. Kita kiblat pertama kita tuan-tuan di Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis yang di Palestin. Bila tuan-tuan sekalian? Mulai 18 bulan ataupun setahun setengah sebelum hijrah Mekah ke Madinah tuan-tuan sekalian. Yang ini peristiwa Isra wal Mi'raj tuan-tuan sekalian. Nabi, cuba kita lihat kalau persyaratan kepada ibadah lain, malaikat turun wahyu tuan-tuan sekalian. Allah turunkan wahyu tuan-tuan sekalian. Tapi bab sembahyang ni berat tuan-tuan. Bab sembahyang tuan-tuan sekalian, berlaku Isra wal Mi'raj tuan-tuan sekalian. Dah ni sembahyanglah yang diabaikan oleh umat Islam. Simpulan paling akhir dirungkai tuan-tuan, as-salah kata Nabi. Betul sungguh tuan-tuan, tak sembahyang. Kena buat kempen kot tuan-tuan sekalian. Kempen berterusan, kok TV, kok radio tuan-tuan sekalian. Makin tak sembahyang. Budak-budak muda, remaja, orang tua pun tuan-tuan sekalian buat mudah. Saya tengok, perhati. Itu serentak saya sebagai subuh balik daripada program tuan sekalian. Satu double decker tu berapa orang sembahyang tuan sekalian? Berapa orang sembahyang? Berapa orang? 4-5 orang sembahyang. Hak lain tak sembahyang tuan sekalian. Tak. Tarik selimut nampak, tarik selimut tuan-tuan. Kalau perempuan boleh sangka baik datang bulan tuan-tuan. Hak lelaki datang matahari tuan-tuan sekalian. Tak sembahyang tuan-tuan. Tak. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia kufur yang nyata. Berat tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjalan sikit Allah tak cuti buat ada anak pergi pula perhentian tengok. Pula perhentian N01 Kuala Besut tengok. Berapa kerak orang sembahyang? Orang tak sembahyang muka keruh tuan-tuan. Tak keruh muka tuan-tuan. Macam mana mereka boleh hidup? Jadi macam orang asli orang Melayu kita, bangun pukul 9 pagi. Bangun-bangun pula tu nasi belauk, nasi khabu tuan-tuan sekalian. Nasi goreng kat tepi warung, tepi pantai. Tak sembahyang tuan sekalian. Rupanya saya jumpa Tok Imam, Tok Imam kata tak sembahyang ramai ustaz. Tak sembahyang. Dia mudah tuan sekalian. Dia start dengan benda haram masuk perut apa dia? Arak, khamar.
Masuk bendahara ni tuan-tuan memang beratlah. Dia biasa sebab start pada muda tahun umur 16 17 dia bina arak tuan-tuan. Alasan mereka kerja di sektor pelancongan. Jaga resort chalet ni tuan-tuan sekalian, start dia bina arak. Tak semayang tuan-tuan sekalian. Nak tunggu dia taubat tak tahulah bila pula muslimin dan muslimat. Sebab tu kita kalau buat misi dakwah pula perhentian ke pulau-pulau ni tuan-tuan, tak ditunggu di masjid, tak boleh. Kita kena pergi, pergi kedai-kedai tuan-tuan, beri risalah. Telinga nak kena tebal tuan-tuan. Dia panggil orang pulau dia tuan sekalian, dia mulut dia dia bercakap tuan-tuan sekalian, dia beritahu tak sembahyang tuan sekalian. Jadi budak-budak pun sama 14, 13 kita kena ajar mereka sembahyang, buat bengkel semak solat, ajar sembahyang macam mana tuan-tuan. Tak sembahyang ni biasa, sedangkan sembahyang ni sampai berlaku peristiwa besar, yakni Isra' wal Mi'raj tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mula sembahyang ala wahai ke Palestin. Lepas tu berlakulah hijrah. Hijrah ni sebagaimana kita sebut di sini, apabila berlaku kemuncak konspirasi di Darun Nadwah di Mekah. Semua ketua-ketua kabilah Arab, klan-klan Mekah ni tuan-tuan, klan-klan Arab ni mereka berhimpun di mana Darun Nadwah. Mereka merencanakan konspirasi, makar, pakatan jahat mereka tuan-tuan sekalian. Allah sebut Al-Quran yang kita nak baca, tuan-tuan baca suratul Anfal ayat 30. Sebelum surah At-Taubah, suratul Anfal tuan-tuan sekalian. Anfal ayat 30 berbunyi, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang-orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah. Dan mereka melakukan perancangan, dan Allah pun melakukan perancangan. Dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Tuan-tuan tengok, berlaku operasi hijrah. Yang pertama Abu Salamah, paling akhir Sayyidina Ali tuan-tuan sekalian. Sayyidina Ali. Jadi tuan-tuan sekalian, berlaku dah hijrah ni muslimin dan muslimat sampai di Yathrib atau Madinah ada 16 etnik. Nabi ada pada pelbagai bangsa, pelbagai etnik tuan-tuan. Yahudi, Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qainuqa, Bani Taimah. Yahudi ni tuan-tuan dia benci ke Nabi. Sedangkan Rasul akhir zaman disebut kitab Taurat namanya Ahmad. Ahmad atau Muhammad ialah orang sama. Dan mereka jangka Rasul akhir zaman kalangan Bani Israel. Tengok Bani Ismail, yakni keturunan Nabi Allah Ibrahim AS, tuan-tuan sekalian, keturunan Nabi Allah Ismail AS. Maka mereka buatlah gerakan provokatif biar orang benci kepada Nabi tuan-tuan. Antaranya mereka tuan-tuan perli Nabi pasal apa? Masa sembahyang Nabi dakwa beriman sembahyang hala wajah kat Palestin, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis tuan sekalian. Sebab Yahudi sebagaimana kita sebut kuliah subuh pada bulan lepas, mereka duk dakwa Palestin lah bumi suci mereka. Mereka dakwa di sana ada haikal Sulaiman, Solomon Temple tuan sekalian. Dan paling dahsyat tuan-tuan, mereka dakwa haikal Sulaiman ni duduk bawah Masjid Al-Aqsa kita. Sebab tu mereka gali terowong, mereka korek bawah masjid tuan-tuan. Saya tengok satu video Abu Aish An-Najjar tunjuk tuan-tuan. Abu Aish An-Najjar ni dia penterjemah kepada Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Palestin, dan juga pengarah hubungan antarabangsa Kementerian Pendidikan Palestin. Tunjuk video apa dalam bawah Masjid Al-Aqsa turun tuan sekalian, dan satu plan yang dibuat oleh kerajaan Israel untuk buat haikal Sulaiman ataupun Solomon Temple. Besar projek dia tuan-tuan. Dia buka dana ni untuk Yahudi dunia tuan sekalian, untuk menyumbang kepada projek wujudkan haikal Sulaiman, projek pembinaan haikal Sulaiman tuan sekalian. Kita tak ada projek tuan-tuan untuk kata baik pulih Masjid Al-Aqsa, tak ada. Dan boleh kata Arab tak peduli. Tak usah tuan-tuan sekalian tengok perangai Arab tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tak akan faham macam mana mereka boleh biar ke Palestin, tuan-tuan pun tak akan faham. Tak akan faham. Tak. Naik General Fatah Sisi dalam pilihan raya yang sangat teruk, hanya berapa peratus orang mengundi tuan-tuan. Tengok banyak tempat pengundi ada kosong. Tak ada orang, tak ada, kena boykot. Benar pilihan presiden tuan-tuan sekalian. Siapa negara hak ucap tahniah cepat-cepat dia beri bantuan? Saudi. Dan tuan tak akan faham perangai Saudi macam tak akan faham tuan sekalian. Dah. Pasal apa di Saudi tuan-tuan? Orang bercakap pasal Palestin, tentang pejuang Palestin kena tangkap. Sebab Hamas dikategorikan sebagai oleh Amerika sebagai teroris, sebagai pengganah tuan sekalian. Dia tak anggap dah orang Hamas ni sebagai saudara akidah dia, saudara Islam dia. Nak banding tentang tahap beragama, jauh lah tuan-tuan. Dah. Tuan-tuan tengok orang Hamas, tak usah kata tengok pemimpin, tengok orang bawah dia. Allah tuan-tuan sekalian, pemimpin berseri muka, mulut berzikir, mulut baca Quran tuan sekalian. Tak sembahyang, sembahyang di awal waktu.
Oh hebat tuan-tuan sekalian. Payah dah nak cari tuan sekalian. Sebab memang ada hadis Nabi tak berjuang. Hak sekitar Baitul Muqaddas ke apa ni tuan-tuan sekalian. Dah hak jaga agama sungguh-sungguh tuan-tuan sekalian. Tapi di Saudi cakap pasal nak batal Palestin sekejap kena. Siapa dia contoh? Dr. Salman Audah masuk penjara. Masuk penjara tuan-tuan. Ni hak kitab tuan-tuan baca, kitab La Tahzan. Jangan bersedih. Kena penjara tuan-tuan. Kita kata bodoh. Pasal kena penjara tuan sekalian. Cakap pasal bantu Palestin kena penjara. Saya ingat main-main satu masa tuan. Saya ingat dalam 8 tahun lepas saya pergi Mekah, biasa duduk. Ada kawan Khuzaini Abdul Rahman. Dia di SNS Saudi Network Service. Orang besuk tuan sekalian. Bekas isu pemuda wilayah sama saya. Jadi kita bincang lah. Dia tahu saya meniaga baju kat China tuan-tuan. Nak cetak baju Love Mecca hari tu. Love Madinah, baju t-shirt buat baju jual supply tuan sekalian. Jadi saya cadang buat satu Love Palestine. Tak boleh tak. Pasal apa tak boleh? Sini tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Berat. Apalah menarik lagi tuan-tuan, tahun lepas saya pergi sembahyang tarawih di Mekah. Tiba-tiba tak puaslah kita duduk belakang Abdul Rahman Sudah ni sebab rasa kunut dia pendek, sekitar 20 minit. Biasa Abdul Rahman Sudah 40 minit, 40 minit. Tak rasa tuan-tuan. Sebab syok kita duduk sembahyang tarawih ni tuan-tuan sekalian dah. Dia baca kunut tu dengan menangis dia, dengan kunut nazilah dia. Orang semua pun menangis tuan-tuan. Dah. Di Mekah tu syok Ramadan syok tuan-tuan. Nangis. Allah tak sedar mata dia keluar tuan-tuan. Doa. Tiap-tiap mana boleh menangis tuan-tuan. Tak? Sedap. Pak cik orang Melayu. Ustaz, pak cik tak faham bahasa Arab pun menangis. Dah memanglah pak cik kata Quran ni mukjizat. Dah kena baru baca pula sedap pula. Dah. Pak cik zaman muda dengan lagu Bobby, Heti Meresati, Sanggam, Sepatu Haram pun tak faham, nangis juga. Ini Quran mukjizat. Abdul Rahman Sudah hebat tuan-tuan. Sebab hebat dia, masa dia main Kuala Lumpur tuan-tuan, kawan kepada kawan saya, dia urut tuan sekalian. Sambil dia kena urut tu dia baca Quran tuan sekalian. Hidup Quran ni tuan sekalian. Hebatlah. Tiba-tiba saya rasa sekejap dia baca kunut. Balik beritahu kawan saya, dia kata ustaz dah tahu. Sebab saya gizar dekat Kudai. Kudai tu dekat dengan Mekah tu ada, inilah rumah Abdul Rahman Sudah. Dia satu komplek, dia panggil Ma'had Dakwah tuan sekalian. Jadi Abdul Rahman Sudah dia bukan dia je pada baca Quran. Adik-beradik dia pun sedap baca Quran tuan-tuan. Ada adik dia tu pun suara tuan sekalian. Ini memang keluarga Al-Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, dia kata Khuzaini Abdul Rahman, ustaz dah tahu baru bulan lepas dia kena sejuk beku. Kena frozen. Pasal apa pula? Sebab dia baca kunut, dia doa anak kepada Israel. Sebab ada kes Israel serang Gaza tuan sekalian. Jadi tak boleh tuan sekalian. Nak baca kunut nazilah, doa anak tu tak boleh pada Israel. Macam tu sekali Saudi saya macam JKK juga tuan sekalian. Dah. Apa masalah tuan-tuan? Kalau baca kunut nazilah ni, hak Nabi doa minta Allah laknat binasakan Bani Lahyan, Banu Amir, Banu Zakwan, Banu Usayyah. Zaman kita agama jadi begitu tuan-tuan. Skak situ, skak sini, skak situ tuan-tuan sekalian. Dah, jadi kalau kita tengok pada sirah Nabi tak peliklah, memanglah ujian ibtila mihnah ni memang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Memang tuan-tuan sekalian, semakin tinggi darjat kita dalam beragama, semakin banyak ujian. Syaitan pula kalau biasa tuan mungkin private corporal, kalau kita tinggi darjat kita lieutenant colonel, general tuan-tuan sekalian. Dan Abdul Rahman Sudah sampai macam tu tuan sekalian. Kena sejuk beku, tak boleh buat jadi imam. Berapa bulan dia kata kena tindakan disiplin. Dahsyat tuan-tuan. Sebab tu kita tak faham tengok macam mana inilah nasib yang menimpa kepada Palestin. Jadi Yahudi duduk daun di tempat suci mereka tuan sekalian. Mereka duduk puli Nabi, duduk sindir Nabi. Nabi tak seronok. Nabi sebelum daripada solat, Nabi dongok wajah Nabi ke langit, Nabi berdoa. Tengok Nabi doa tuan-tuan. Doa dan Nabi sebut ni elemen penting lah kepada orang beriman. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang-orang mukmin. Tengok daripada awal hijrah sampailah Syaban tahun 2 hijrah, baru Allah tunaikan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini pun kita faham tuan-tuan bahawa doa ni, kalau kita doa ni bukan tak Allah beri cash terus. Kalau tengok doa Nabi ada yang Allah beri terus tuan sekalian. Contoh doa Nabi yang Allah beri terus banyak termasuk yang kita sebut pada kuliah bulan lepas. Kalau Nabi doa keberkatan pada rezeki. Di mana sahabat-sahabat ke Medan Tabuk tak cukup makanan, tak cukup minuman, letak atas tikar tu. Tak 2 cupok badak, 3 cupok badak. Nabi doa, sahabat-sahabat ambil balik hak mereka letak dia ambil dah. Tengok lebihan makanan. Itu contoh
mukjizat lagi, doa yang doa Allah perkenan terus tuan-tuan sekalian. Ada doa Nabi ambil masa panjang. Contoh doa pada Banu Thaqif. Nabi berdakwah dengan Zaid bin Harithah, Nabi dibaling dengan batu tuan-tuan sekalian. Zaid berdarah, Nabi berdarah tuan-tuan sekalian. Nabi angkat tangan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, yang beri petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Lama mana tuan-tuan? Kita baca sirah tahun 9 Hijrah. Barulah masuk Islam tuan-tuan sekalian. Doa Nabi tu 10 Hijrah lagi. Oh lama tuan-tuan sekalian. Itu hak Nabi. Makna kita pun begitulah tuan-tuan. Makna ada doa kita. Bukan semua Allah tunaikan tu, ada ambil masa tuan sekalian. Kena bersabar, kena banyak berdoa. Yang penting jangan malas berdoa tuan sekalian. Ni doa, tangan doa, tangan atas paha tuan-tuan. Orang rahmah dak setengah orang kita tengok. Kita imam, kita paling belakang. Tangan doa ni, tangan atas paha. Apa body language atau tangan atas paha tuan-tuan. Mu nak beri, tak nak beri sudah. Kita dah tak sungguh Nabi ni. Angkat tangan tinggi berdoa tuan-tuan. Cuba baca sirah Nabi. Nabi sungguh. Doa Nabi sungguh tuan-tuan sekalian. Jadi berlakunya peristiwa peralihan kiblat dia bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Nabi sembahyang di mana? Kalau kita ziarah ni tuan-tuan, ziarah ke Madinah, biasa mutawif kita tuan-tuan bawa ke mana? Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat. Dulu tak nama begitulah, zaman Nabi dah akhir dikenali dengan masjid 2 kiblat tuan-tuan sekalian. Nabi solat asar berjemaah. Tiba-tiba dah rakaat turun ayat perahlian kiblat sembahyang. Nabi pun bergerak. Nabi bergerak tuan-tuan sekalian. Tengok. Ada kaedah kita untuk bergerak dan sembahyang. Untuk bergerak dan solat kita tuan. Bukan atas sembahyang tak boleh bergerak langsung. Orang tak kena mengaji tuan-tuan sekalian. Kita tuan mungkin faham dah, di luar sana ramai tak faham. Saya sebut benda mudah. 2 hari lepas. Dekat-dekat ni saya kuliah tuan sekalian. Pesan dah. Isu yang sama sebut. Macam mana kita terus sembahyang. Tutup handphone tuan sekalian. Boleh tutup handphone, tak ada masalah. Dah ganggu orang tuan sekalian. Yalah kadang-kadang kita lupa. Ada peringatan supaya silent telefon. Dah panggilan ilahi lebih penting daripada panggilan macam-macam. Dia buat stiker tuan-tuan. Kan terlupa kita manusia tuan-tuan. Insan. Dah. Insan nasi. Maksud nasi lupa kita ni tuan-tuan. Biasalah, tak ada masalah, dah lupa. Dah tuan-tuan bunyi, kita tutup lah. Turun tangan tekan, tak ada masalah. Tak ada masalah tuan-tuan. Tutup telefon slow. Jangan jawab, oi semayang oi. Hak tu tak boleh tuan-tuan. Saya dah beritahu dah kuliah aku 3 sampai aku 4 suku, 4:30 solat asar. Dah beritahu dah. Tengok semayang, bunyi pun telefon, bunyi ganggu orang tuan-tuan. Lagu pula lagu parodi tuan-tuan, lagu apa? Apa nak jadi? Bukan hot SM Saleh, hot Ali Mamak tu. Dia lirik nakal. Satu-satu dengar tuan-tuan. Tak kosyok kita tuan-tuan. Allah kata sakit sungguh. Baru kita beritahu kuliah tadi. Berlaku dah solat asar tuan sekalian. Tak sampai 5 minit daripada kuliah. Jadi itu kena tutup tuan-tuan sekalian. Nak beritahu ada cara kita nak bergerak dan sembahyang, ada cara. Nabi tunjuk. Sahabat-sahabat ikut. Di sana juga tuan-tuan sudut ibrah dia ialah Nabi buat terus arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Kalau kita fikir logik akal kita, waktu buat maghrib lah mudah lepas sembahyang asar. Nabi brief, Nabi beri taklimat sahabat-sahabat tentang peralihan kiblat sembahyang. Dah. Betul duduk kat ada tu, menghadap tu pada Kaabah di Mekah tuan-tuan sekalian. Ada Nabi tunjuk pada kita arahan Allah ni, Nabi buat terus tuan-tuan sekalian. Berita sikap yang harus diambil oleh orang beriman, muslimin dan muslimat sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, banyak dia peristiwa pada bulan Syaban ni, banyak sebenarnya tuan sekalian. Saya duk fikir tadi, saya ingat nak cerita pasal seorang tokoh tuan sekalian. Nak tengok pada seorang tokoh, sebab kita kadang-kadang setengah orang dia punya persepsi sebut tokoh ni duk tengok pada Syiah tuan sekalian. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak kena mengena pun tuan sekalian dah. Dia kena ni Sayyidina Ali ahli baik keluarga Nabi dan juga sahabat kanan yang banyak membantu perjuangan dakwah Nabi semenjak daripada awal dakwah. Dia kanak-kanak sampailah habis umur, semua digunakan untuk jalan dakwah tuan sekalian. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa gelar begitu tuan-tuan? Dia sebab sahabat-sahabat dapat gelar tu dia mesti ada apa latar belakang tuan-tuan. Sayyidina Ali lahir dibesar di Mekah. Dalam keadaan dia ni, walaupun pusat agama wasani Mekah ni pusat agama wasani, agama sembah berhala, tapi dia tak pernah menyembah berhala. Dari riwayat menyebut tak tengok pun patung berhala tuan-tuan sekalian. Sebab tahun ini kita tengok patung-patung berhala ni
batu tu makruh tuan sekalian. Kalau kita menghafal Quran cepat lupa. Anak-anak ada minta nak pergi jalan mana? Nak pergi tengok Lok Murugan Batu Kes, tak payahlah tuan-tuan. Saya orang kampung pelik sungguh tuan-tuan. Nak pergi melancong tak Lok Murugan, apa benda tuan sekalian? Dah. Tidak kalau dia kata nak pergi Masjid Putrajaya, Masjid Besi tah lagi tuan-tuan. Nak pergi tengok Lok Murugan, Allahu Akbar. Tengok orang kampung saya dia pergi. Ayah pay tuan-tuan sekalian. Nya pergi naik sekali. Tok Sami pun minum air basuh kaki dia. Cuba tuan-tuan bayar apa ilmu dia. Wallahu alam tuan-tuan. Dah, nak beritahu tuan-tuan sekalian. Sami Belu mengamuk tuan sebab ayah pay dia cakap lepas. Dia kata dia awal lagi pada agama Hindu. Tengok tuan-tuan. Marah Sami Belu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, makruh. Sayyidina Ali tak tengok dia gelar karramallahu wajhah, dan bagaimana Sayyidina Ali semenjak tuan-tuan faham dia sebagai anak angkat Nabi, di mana dia adik-beradik ramai, Aqil bin Abu Talib, Ummu Hani, Ja'far bin Abu Talib. Abu Talib ni menega tuan-tuan. Satu masa jatuh perniagaan dia di Mekah. Menega begitu tuan-tuan. Allah sebutlah kita kawan-kawan kita HPA ke apa ke, Reddit fried chicken ke, gitulah menega tuan-tuan. Naik turun tuan sekalian. Saya sebut ni sebab orang hebat banyak HPA Haji Ismail tu. Masa dia naik pun tuan-tuan, ya Allah, ada berapa persen duit tu untuk bantu sekolah agama, bantu aktiviti murabitun jamaah tuan-tuan. Jarang orang fikir macam dia tuan-tuan. Tu hebat kawan-kawan kita ni. Tapi adalah naik turun berniaga tuan sekalian. Jadi Abu Talib masa dia turun tu anak ramai. Nak bantu macam mana Abu Talib tuan-tuan? Nabi SAW bincang dengan Al-Abbas. Al-Abbas cadang, maka akhirnya ambil anak Abu Talib. Macam Al-Abbas dia pelihara Ja'far bin Abu Talib. Ja'far Tayyah tu jadi anak angkat kepada Al-Abbas. Manakala Nabi tuan-tuan sekalian ambil pelihara Sayyidina Ali tuan-tuan sekalian. Pelihara Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, dan digelar pula Abu Turab. Abu Turab ni tanah. Pasal apa dipanggil gelar Abu Tanah pula tuan-tuan sekalian? Cari kat mana Sayyidina Ali, rupanya tidur dekat Kaabah. Kaabah bukan pasal tan macam kita hari ni. Tanah tuan-tuan sekalian. Jadi pipi tu penuh dengan debu-debu tanah. Tu Nabi gelar Sayyidina Ali sebagai Abu Turab tuan-tuan sekalian. Jadi Sayyidina Ali ni banyak bantu dakwah Nabi semenjak daripada Mekah ni tuan-tuan sekalian. Orangnya baik, juru, penuh ikut Nabi kita, berkhulwah tuan-tuan sekalian. Sekarang kalau siapa pergi bersuluk tuan, berkhulwah dah tengok. Kadang-kadang kita ni tuan, ada juga masa tuan-tuan kita kena sepi diri tuan. Maksud dia nak damaikan hati dengan berzikir, baca Quran tuan sekalian. Kalau kita ramai, kadang-kadang cari juga tuan sekalian. Itu mulianya amalan macam iktikaf tu. Dah cari masjid, duduk seorang, muhasabah diri tuan-tuan. Kita kan duduk ramai-ramai ni, dia duduk gelap, dia suka, tak berapa nak ingat sangat, duduk seorang tuan sekalian. Macam semalam, saya kita sedar pagi, tersedar tuan, sedar tidur balik, aku 3 tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Biasa tengok apa tuan-tuan? Orang-orang dah mati tuan-tuan. Bayar kita ya. Hak mati semalam siapa dia? Bukan ketua budak UMNO tu. Ustaz apa? Hak Jordan tuan sekalian. Hak Saruk Ceramah UMNO tu mati dah. Masuk wilayah Bung Keboh. Saya lupa nama. Ustaz Fadi Yusof. Dah. Rambut hitam lagi. Tengok. Saya ingat dia best kalau universiti tu, best Ustaz Zawawi tuan sekalian. Tua dalam 2-3 tahun pada saya tuan sekalian. Meninggal. Jangan umur 40-an tuan sekalian dah. Umur 40-an ni biasa tuan sekalian. Masuk wilayah dom kena rebah jantung. Dia bertanding lawan dengan ketua muslimat sekarang tuan sekalian. Afandi Yusof, kalau tuan ingat. Meninggal. Umur 40-an tuan sekalian. Tengok bulan lepas tengok Cikgu Megak Syahmi, bekas ketua muda kita dalam pantai. Umur 49, buah pinggang. Hari sama dia meninggal tu, Ustaz Fadlah Syuib, Ustaz Dr. Fazul, bulan 12 dapat doktorat tuan-tuan, meninggal tuan. Pada bahaya umur 40-an, awal 50-an tuan sekalian. Jadi kalau kita duduk seorang-seorang tu, ingat, dan rupanya banyak ruang. Kalau kita menyepi tu, ruang untuk muhasabah tuan sekalian. Jadi Nabi sebelum daripada menerima kerasulan, tengok amalan khuluah ni memang Nabi buat, berkhuluah tuan sekalian, menyendiri, menyepi tuan sekalian. Jadi akhirnya berlakulah peristiwa hijrah Sayyidina Ali. Saya sebut tadi orang yang paling akhir tuan sekalian. Sebab apa? Antara tugasan dia kena pulangkan balik barang-barang berharga yang orang Mekah simpan di rumah Nabi SAW. Orang Mekah ni tuan-tuan tetap dia panggil Nabi, gelaran Nabi Muhammad Al-Amin. Walaupun pernah di Darun Nadwah ni tuan-tuan, di Darun Nadwah dibuat satu usul oleh Abul Hakam, bapak bijak. Siapa ni tuan-tuan? Gelaran kepada Umar bin Hisham. Lepas tu tuan-tuan semua kita tak tahu, tak pernah panggil pun nama gelaran Abul Hakam, digelar sebagai Abu Jahal, bapak bodoh. Inilah isu dia tuan-tuan. Isu dia apa? Dia cadang kepada
Mesyuarat Daulah Dua ni tukar gelaran Muhammad Al-Amin kepada Muhammad Al-Kazab, Muhammad pembohong, pendusta, tuan sekalian. Orang Mekah ni tak tergamak nak panggil Nabi dengan Muhammad Al-Kazab, tetap mereka panggil Muhammad Al-Amin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dah hebat akhlak Nabi ni, orang kenal semua, daripada remaja, kanak-kanak, orang jujur, orang baik, tak tergamak, tuan sekalian. Jadi hak tukar cadang tu pula tukar gelaran Abu Hakam kepada Abu Jahal. Itu sejarah dia, tuan-tuan. Nah, jadi akhirnya muslimin dan muslimat, orang Mekah simpan barang rumah Nabi, barang-barang berharga, walaupun mereka ni kafir. Pasal apa tak simpan rumah pemimpin mereka? Simpanlah rumah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Rabi'ah. Simpan rumah Abu ni, jawab dia tinggal Abu lah, tuan-tuan. Tahu pun takut. Jadi Sayyidina Ali pulang balik amanah orang ni, tuan-tuan sekalian. Jadi apabila dia berhijrah ke Madinah, disebut Sayyidina Ali, tuan-tuan, bekerja sebagai buruh kasar saja, tuan-tuan. Tubuh dia tegak. Sayyidina Ali ni, tuan-tuan sekalian, bekerja ambil upah di kebun sahabat-sahabat di Madinah. Sebab tu sahabat-sahabat lain pula beri cadangan supaya dia pinang puteri Nabi, tuan-tuan sekalian. Puteri Nabi yang juga ramai orang lihat, orang minat siapa dia, tuan-tuan, Fatimah. Fatimah puteri Nabi ini, ramai orang menaruh minat, tuan sekalian. Pemuda-pemuda ialah isteri Rasulullah, tuan-tuan. Keturunan yang baik, akhlak yang mulia, comel, tuan-tuan sekalian, indah dipandang, tuan sekalian. Jadi Sayyidina Ali memberikan diri dia untuk meminang Fatimah, dan memang diterima, tuan-tuan. Berlakulah perkahwinan Sayyidina Ali dengan Fatimah. Nabi suruh bila panggil, sahabat-sahabat beritahu bila masa untuk majlis walimah ni, tuan-tuan sekalian. Makna umum ke? Walimah ni umum, tuan sekalian, kena beritahu muslimin dan muslimat. Ini ditunjukkan oleh Nabi. Dan Nabi sendiri yang akad nikah, Nabi sendiri ni sunnah juga, tuan-tuan. Tuan-tuan dah mengaji, kita jadi orang surau masjid ni, orang mutadayin yang beragama, tuan-tuan. Kalau boleh anak kita akan nikah sendirilah. Ya, Tok Imam ada semua sekali, tak apa. Benda tu tak nikah, ya, tuan-tuan sekalian. Tapi kita akad nikah, tuan-tuan. Kata payah ustaz nak khutbah. Khutbah bukan payah apa, bukan kata khutbah nak pergi pinjam tongkat kat masjid, tuan-tuan. Tongkat gedung, ittaqullah, tak payah, tuan-tuan. Dah mudah je orang, tuan-tuan orang middle class ni buka jat, tuan. Tek ni banyak dalam internet, banyak cari. Macam nak baca hadis macam mana, dah start dengan memuji Allah, selawat. Payah apa, tuan-tuan sekalian. Dah, jadi hidupkan sunnah Nabi. Kita mulakan, tuan-tuan sekalian, dengan keberkatan dalam rumah tangga anak-anak kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi sendiri dan tuan-tuan sekalian, Nabi terhenti juga ketika Nabi sayu mengenakan siapa disebut Nabi sayu mengenakan indah jikalau ada mak kepada Fatimah, yakni Khadijah binti Khuwailid. Ini fitrah lah, tuan-tuan sekalian. Kita belajar Nabi ni ada bersifat dengan sifat manusia, fitrah. Ada kala sedih, gembira, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian. Jadi Fatimah dengan Sayyidina Ali, akhirnya lahirlah Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, tuan-tuan sekalian. Dan Sayyidina Ali ni banyak, dia jadi frontliner dalam perjuangan. Tadi disebut dalam peristiwa Yaumul Furqan, perang Badar, dia dipilih antara 3 orang jadi frontliner untuk Al-Mubarazah, perang tanding. 3 orang, yang pertama Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali dan siapa dia? Ubadah Al-Harith. 3 orang ni lawan 3 kafir tu. Di setiap perang tu kan dia perang antara panglima. Kafir 3 orang, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Mana Nabi pilih Sayyidina Ali, salah seorang, tuan-tuan sekalian. Dibunuh ketiga kafir Mekah ni, tuan-tuan sekalian. Lepas tu berlaku perang. Perang Uhud pula, tuan-tuan sekalian. Tengok Sayyidina Ali lah yang menyelamatkan panji Islam, bendera Islam, apabila Mus'ab bin Umair telah syahid, mati dibunuh. Sayyidina Ali lagi, tuan-tuan sekalian. Lepas tengok peristiwa apa, tuan-tuan? Kalau tengok peristiwa penting, contohnya peristiwa perang Ahzab. Perang Ahzab bulan Syawal tahun 5 Hijrah. Amru bin Abdul Panglima Mekah dan juga tokoh pemuda Mekah, dia boleh lompat sebelah parit dia, tuan-tuan, dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Hanya 2 orang daripada tentera musuh boleh lompat ke sebelah parit, tuan-tuan. Parit yang digali tu. Seorang nama Amru bin Abdul, seorang nama Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa dia Ikrimah, tuan-tuan? Anak Datuk Seri Abu Jahal lah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi saya insaf, tuan-tuan. Insaf macam mana? Tengoklah Islam betul lah, tuan-tuan. Raihan kata iman tak boleh diwarisi. Saya tambah, kekufuran tak boleh diwarisi, kemunafikan tak boleh diwarisi, tuan-tuan. Kita masih banyak kena ambil pandang benda ni, tuan-tuan sekalian. Anak bapa munafik Madinah, siapa dia? Anak Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib ni apa? Tok Guru lah, tuan-tuan. Anak dia pemuda beriman, Hanzalah bin Abu Amir. Mati syahid perang Uhud. Tengok
Anak bapa kafir, tuan-tuan. Abu Jahal ni bapa kafir. Dah. Bapa kafir Umar bin Hisham. Anak dia Ikrimah panglima Islam akhir bila? Masuk Islam tahun 8 Hijrah. Zaman Khulafaur Rasyidin dia panglima perang yang hebat. Tuan-tuan tengok. Anak Nabi tak beriman. Anda tak beriman, tuan-tuan. Kanaan anak Nabi Nuh AS, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat mana begitulah kehidupan. Jangan kita buat alasan kita anak tak tarbiyah, tak jaga molek. Bila tak menjadi, tuan sekalian, anak Nabi Nuh pun tak beriman. Ada juga, tuan-tuan. Tengoklah, tuan-tuan, anak ni start daripada beri nama tu, beranak tu semua. Yang sebenarnya, tuan-tuan, jaga anak ni, tuan-tuan, daripada pilih isteri ni, tuan-tuan sekalian. Kita tak kena tunaikan hak pada anak kita apa dia? Pilih isteri-isteri yang baik, tuan-tuan sekalian. Dah beranak pula tengok, tuan-tuan, beri nama baik. Dia Melayu beri nama Muhammad Isra. Isra ni perjalanan malam. Anak ni umur 15-16, Nuh balik ke 1 pagi, tuan-tuan sekalian. Dah Muhammad Isra beri nama. Jalan malam, tuan-tuan, Isra ni dah. Tanyalah sepatah ustaz-ustaz. Dah beli buku tak apa, nama-nama yang baik dalam Islam. Ada buku, tuan-tuan. Pilih nama baik, ada makna. Sebab apa? Depan Tuhan tu panggil nama, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, nak beritahu tadi, tuan-tuan sekalian, Ikrimah Abu Jahal dan Amru ni cabar sekali. Cabar mana panglima Islam? 3 kali cabar. 3 kali itulah disambut oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, tuan-tuan, orang hebat. Berlaku pertarungan dan dia menang, tuan-tuan sekalian. Jadi dalam banyak-banyak peperangan ni, satu dia tidak hadir. Tidak ada sebab arahan Nabi, dia kena ganti Nabi jaga Madinah, yakni operasi perang Tabuk. Kalau kita sebut kuliah pada berlepas ni, yang mana orang-orang munafik ni buat isu, tuan-tuan, buat isu. Tengok Muhammad, tengok orang lain bawa ke tengah-tengah panah, orang lain pergi tengah-tengah panah, tapi menantu duduk kat rumah, merujuk kepada Sayyidina Ali, tuan-tuan. Sedangkan Nabi yang keluarkan arahan supaya Sayyidina Ali untuk jaga Madinah, tuan-tuan sekalian. Lepas tu saya lagi kata, ada buat versi lain pula kata Nabi tak suka pada Sayyidina Ali. Tuan-tuan sekalian, sampai Sayyidina Ali bertemu Rasulullah, betul kata Sebab, cakap-cakap Rasulullah tak suka pada Ali. Ali kata, Nabi kata, wahai Ali, tak suka kamu hubungan kita sebagaimana Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ini Nabi sebut sendiri, tuan-tuan. Sebab tu Sayyidina Ali memang sangat disayangi oleh Nabi, tuan-tuan sekalian. Sayang Nabi pada Sayyidina Ali. Tuan-tuan kena faham, Sayyidina Ali juga, tuan, Nabi beri wasiat supaya dia yang memandikan jenazah Nabi. Sebab tu tengok Nabi kita wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, tuan-tuan. Siapa yang memandikan jenazah Nabi? Kalau kita tengok sirah ni, tuan-tuan, kita kena faham bahawa tuan-tuan, orang yang paling aula, paling utama untuk dekat dengan kita, tuan-tuan, termasuk solat jenazah kita lah anak beranak kita, waris-waris kita, tuan-tuan, anak-anak kita. Cuba kita renung, tuan-tuan, anak kita boleh tak boleh, tuan-tuan, nak jadi imam jenazah. Cuba kita pakai renung, tuan-tuan, boleh tak boleh jadi imam jenazah? Dah, boleh tak boleh, tuan-tuan? Balik dia cek, tuan-tuan, anak kita. Kunut macam mana kunut, tuan-tuan? Anak-anak sekarang ni subuh bergedak rehat ni, tuan-tuan. Ramai, tuan-tuan. Ni kalau balik cuti, balik asrama ke apa, anak-anak kena gerak, tuan-tuan. Allah, tak usah katalah anak siapa dan anak ustaz tak ustaz. Sama ya, tuan-tuan, sebenarnya. Dah, dia balik sekolah, balik tahfiz, sains ke balik apa. Subuh kena gerak, budak-budak. Dah, kena gerak, tuan-tuan sekalian, budak-budak ni. Cek bacaan sembahyang, tasyahud macam mana, rukun sembahyang macam mana, tuan-tuan. Dah, saya mau satu, tuan-tuan. Dah, pesan dia, kalau kita mati, abanglah jadi tu imam. Dah, pesan awal-awal, tuan sekalian. Masa sakit nak baca apa, tuan-tuan? Dah, masa sakit baca surah Al-Baqarah. Beritahu satu daripada awal, tuan sekalian. Nah, anak-anak kita. Sebab Sayyidina Ali ni, tuan sekalian, masa sahabat-sahabat dia Thaqifah Bani Sa'idah nak pilih pemimpin, nak lantik khalifin, nak lantik khalifah, tuan sekalian, Sayyidina Ali dengan Ahlul Bait mereka tunggu jenazah Nabi, termasuk cucu angkat Nabi hak nama Usamah bin Zaid, tak tinggal, tuan sekalian. Jadi hak terlibat mandi Usamah yang cedok air, Sayyidina Ali yang jiru jenazah Nabi, melalukan air atas jenazah Nabi, tuan-tuan. Kita begitu sebab kita orang mandi jenazah ni, orang tengok aib kita. Kalau orang tak amanah, dah, orang ni bukan keluar daripada kelompok keluar kita, orang tak amanah. Habis pula cerita kat orang, malu kita, tuan-tuan sekalian. Dah, jadi tuan-tuan sekalian, silap-silap keluar mastika pula cerita aib kita, tuan-tuan. Dah. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian tengok,
Sayyidina Ali, tuan-tuan, itu keutamaan. Dan kalau kita lihat di zaman Sayyidina Abu Bakar memerintah, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali juga tempat menjadi rujukan termasuk peristiwa pengumpulan Al-Quran. Itu pada tahun 12 Hijrah. Saya dah sebut kepada tuan-tuan, tahun 12 Hijrah berlaku perang Yamamah yang telah mensyahidkan lebih 1000 orang para sahabat perang lawan dengan Nabi palsu Musailamatul Kazzab, Musailamah pembohong, pendusta, tuan-tuan sekalian. Hari ini muslimin dan muslimat, tuan-tuan tengok banyaknya ajaran sesat. Untuk maklumat tuan-tuan, di Batu 13 Hulu Besuk Terengganu, dia hidup balik ajaran Yaping. Dia naik balik lah monumen tu. Tempat-tempat yang dimusnahkan zaman dulu, yang dimusnahkan, tuan-tuan, dia hidup balik, dia naik balik, tuan-tuan sekalian. Saya tak tahulah pasal apa tak ditangkap Yaping. Saya tak faham, tuan-tuan sekalian ni. Tak ditangkap, diberikan perlindungan, tuan-tuan sekalian, oleh orang-orang politik tu, hidup balik, tuan-tuan tu. Dan Yaping ni, dia punya kemuncak dia, tuan-tuan, memang pernah anak murid dia 1000, tuan-tuan sekalian, 1000, tuan-tuan. Ada, tuan-tuan sekalian, pengarah-pengarah CEO, syarikat-syarikat besar, tuan-tuan sekalian, JLC ni. Lepas tu artis pun ada, model-model, iklan shampoo. Ni budak ni band boy ni. Oh hebat Yaping ni, tuan-tuan sekalian ni. Tuan-tuan sekalian, istidraj, tuan-tuan sekalian. Dia boleh mengubah sakit. Boleh mengubah sakit, tuan-tuan sekalian. Tapi ilmu kotor, ilmu hitam, tuan-tuan sekalian. Dah nak beritahu ramai pergi. Jangan sesat. Semayang pakai niat, tuan-tuan sekalian. Melayu semayang pakai niat. Suka sangatlah, tuan-tuan. Dah. Puasa pakai niat. Hak malah puasa dah. Niat pula. Seronoklah, tuan-tuan. Pergi Mekah tak payah. Dia bayar 1200 lebih sikit, tuan-tuan. 1200 bayar pada IP ni. Dia buat, tu ada replika Kaabah tu. Ni buat Kaabah, buat haji, buat di sana, tuan-tuan sekalian. Bayar 1200. Jimat banyak mana, tuan-tuan? Dah. Semayang pakai niat. Makan menterkedara. Makan tak ada niat, tuan-tuan sekalian. Saya baik nak buat report pula, tuan-tuan sekalian ni. Kena ambil tindakan tegas. Ini contoh, tuan-tuan sekalian. Dulu Hasan anak Rimau. Hasan anak Rimau ni siapa? Tok tua dia, mertua dia, tuan-tuan sekalian. Allah, tuan-tuan. Punya dah kisah tahun 70-an ni, tuan-tuan. Akhir tahun 70-an. Dia kata Tuhan ni duduk dalam kocek jubah hamba, dia kata. Allah, tuan-tuan. Mati. Okey, baik dia mati, tuan-tuan. Kisah Hunan, korek. Nak tanah kubur Islam tak boleh. Sebab dia Islam murtad dah. Murtad keluar dari Islam. Ini korek dia lahat dah. Kalau sampai habis rumah, korek tu keluar air limbahan. Air car yang busuk, tuan sekalian. Korek lagi, keluar benda sama. Korek lagi, atas dunia tak tunjuk betapa hina. Itu pun orang sama lagi perjuangan dia, tuan-tuan. Dah, sama pula di sebelah hulu. Sebab dia benda begini, tuan-tuan. Saya perhati, hak ajaran sesat ni dia banyak sebelah hulu, tuan sekalian. Banyak sebelah hulu, pedalaman, tuan sekalian. Samalah kalau kita buat ekspresi dakwah sebelah Sabah pedalaman tu, Qadiani sebagainya kuat, tuan sekalian. Kuat Muslim, ajaran sesat ni kuat, tuan sekalian. Termasuk ni hak Kristian, hak Muslim Melayu mari pada Indonesia ni kuat di sebelah Sabah, sebelah Sarawak, tuan sekalian. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tuan-tuan, terlibat dalam usaha pengumpulan Al-Quran, walaupun yang jadi ketua pedek lah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit salah seorang penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga PA Nabi, pembantu Nabi. Daripada 21 orang termasuk Zaid bin Thabit. Jadi kita sambung lagi kali, tuan-tuan, ni panjang kisah Sayyidina Ali. Cuma ni sedikit peringatan yang saya sebut tadi bermula dengan Badar al-Akhirah, Badar takhir, tuan-tuan sekalian. Semoga kita dapat sedikit maklumat membantu kita untuk terus kekal istiqamah dalam agama dan perjuangan, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi menjadi pendengar yang baik. Hari ini insya-Allah kita buat collection untuk tuan-tuan misi bantuan Muslim. Kita beli buku wakaf tu. Bawa sebanyak 1000 buah, tuan-tuan. Ni belah Tanjung Piai. Satu van, tuan-tuan sekalian. Madrasah majid masuk semua, tuan sekalian. Buat khidmat masyarakat. Saya tak pergi sebab ada mesyuarat, tuan sekalian. Patut hadir di Tanjung Piai. Kita, tuan-tuan, saya dah sebut dakwah kita ni maya ilmu sebab dia bandar mewah sangat dah di kampung, tuan sekalian. Di kampung-kampung kita pergi. Tasik Banding, pulau-pulau. Tiap-tiap minggu lah. Dulu sebelah sekarang buat tiap-tiap minggu lah. Sebab apa? Sukarelawan semakin ramai. Dan tuan-tuan boleh join nanti. Pergilah, tuan-tuan. Rasa tuan-tuan rasa bala. Kena ketagih. Masuk tempat-tempat ni. Kalau macam pusat dakwah selantar tu, sekali masuk, tuan-tuan, 30 orang masuk Islam. 31 orang, 30 orang. Contoh macam Ustaz Fazli tu, beratus-ratus orang masuk Islam, tuan sekalian. Tuan-tuan bayang besar ganjaran kepada kita, dapat kita tarik mereka masuk agama Allah ni, tuan sekalian. Dengan sedikit pengorbanan. Ada orang takut, tuan-tuan, tengok Ustaz Fazli pun dia masuk hospital.
Dia satu benda atas sekalian tu sihir ya. Tim kita kena seorang Zua ekspedisi kena. Balik daripada Betir Maru Nus Sarawak tu balik pak kena atas sekalian. Dia mudah ya ajar dia 40 kali sebelum subuh tu baca, petang 40 kali. Apa dia tuan sekalian? Kita kena ingat Nabi pun kena sihir. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 40 kali tuan sekalian. Nak elak kita daripada kena sihir. Semua dah kena. Apabila kita duduk jalan dakwah ni memang kena beringatlah tuan sekalian. Nak minum air, orang akak je jangan sembarangan. Minum baca dulu tuan-tuan dah. Nabi ajar doa-doa maksud ni kita baca tuan sekalian. Ini biasalah. Orang duduk kena ustaz-ustaz dah kena tu biasa tuan-tuan. Hak sampai muntah berdarah semua tu tuan sekalian. Ni jadi itulah. Saya nak jemput tuan nanti boleh ikut join misi bantuan ini kita buka sumbangan untuk buku wakaf misi Muslim Care. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu 'anna. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana fi Suria wa fi Misr wa fi Arakan wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril mustad'afina wal mazlumin. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.